Kan tak silap. Tu kan 61 Maksudnya 61 kan. Zaman 1960-an tu betul 61 dia start buat dia punya own celebration, dia start buat dia punya place and content pada waktu tu. You kena bayanglah pada waktu tu 1960 tu dia boleh Google mana keadaan dia. Yang dia compare dengan sekarang. Kan? So apa-apa dia baca dalam buku ni itu zaman dia, pada waktu dia dan daripada dia. Okay? Sebab kita bukan nak based on apa yang dia rasa. Dia nak based on apa yang you rasa pada zaman sekarang. So jangan terlalu rasa kalau kalian cakap macam ni, so dalam keadaan sekarang ni tak ada macam tu, so tak boleh, tak valid. Tak, bukan macam tu. It can be valid, it can be modified, tapi based on your definition lah, your interpretation lah of the town lah. Walaupun dia ada persamaan, tapi you boleh modify the meaning tu. That's why benda ni is quite flexible sikit. Kita nak tengok apa yang you rasa. Okay, you can modify all those things. It's not just based on kalian je. You tengok kalian cakap macam tu, you kena follow exactly. Tak semestinya. Kita ambil kalian, kita ambil the point lah. Point apa yang kalian cakap tu, apa dia punya dia punya key element yang dia try to untuk sampaikan tu, yang kita ambil lah benda tu. Macam mana? Kat side kita. Sesuai ke tak? Boleh tak kita tally balik dengan apa dia experience tu? So that's why I said, you jangan mencari-cari. Sebab kadang-kadang apa yang dijumpa pada 1960s tu, mungkin dah sekarang tak ada dah. Kan? Kena ingat juga benda tu. 1960s tu tak ada handphone, tak ada apa lagi. Kan? Handphone, mobile pun tak ada juga. Kan? Semua telefon yang tadi tu, yang nampak dekat kampar tu, yang merah tu. Phone booth tu. Tempat Superman tukar baju tu. Itulah zaman-zaman tu. Kereta, you tahulah si Steve punya kereta macam mana. Itu zaman dia. So you kena keep in mind yang tu. Okay, tapi for the start, you kena belajar dulu. Belajar teori tu. Apa yang dia cakap tu, belajar dulu. Kan? Macam ni lah, metafor. Metafor ni kita boleh jumpa sekarang kan, metafor kan. Metafor. I think metafor is very straightforward. Dia punya translation. Saya bagi contoh lah, okay, let's say saya jumpa ni kan, contoh ni, metafor. Let's say pergi kat town tu, kat bandar, you jumpa something yang you can categorize under metafor. So, tunjuklah. Take an example, ambil gambar, dan explain kenapa you cakap benda tu metafor. Okay, if you know apa maksud metafor dalam definition nya. Tanya you all. Apa maksud metafor dalam definition, direct definition nya? Apa tahu? I think this is a very common word je ni. Siapa boleh bagi pandangan, bagi cara bagi jawapan. What is the meaning of metaphor? Apa? Ni kalau tak boleh jawab pun, boleh Google je kat phone tu. Kan? Interaktif sikit. Saya cakap je tadi ni. Siapa? What is the meaning of metaphor? Siapa boleh bagi definition? Just a definition of metaphor. Apa maksud metaphor? Comparison. Comparison tak sangat. Metaphor. Apa maksud metaphor dalam, if you look at apa definition in dalam dictionary pun, nanti you nak buat apa projek ni kan, you kena buat macam tu tau. You kena ada dictionary kat sebelah. Sebab dia punya ayat tu is not straightforward English. Tahu tak? You kena baca tu, kadang you kena baca 10 kali baru you faham kot. 10 kali pun tak menentu kat kadang-kadang. That's why you need to have dictionary kat sebelah. Dictionary tu memang ada. Untuk you nak buat book review ke, apa-apa berkenaan dengan book ke, you nak kena baca ke, summary ke apa ke, you kena ada dictionary. Saya pun kadang, saya ada dictionary, install je apps ni. Kan, saya pakai Merriam-Webster dictionary ni, free je. Kan, pakai apps tu, app store tu. Kan, tu saya kalau tak faham apa kan, saya baca something kan, tak faham, saya search je, sama je macam you all. Tak ada saya kata semua saya faham pun. Kadang buat yang memang saya biasa dengar pun, saya still translate kat situ. Tengok, oh betul lah. Kan? Sebab kat situ pun dia ada apa?
dia ada pronunciation kan. Kita boleh klik dekat audio tu, kita boleh dengar cara dia pronounce. Saya sampai sekarang pakai dictionary. Apa susah? You all terror sangat lah. Memang Mak Saleh Yang boleh buat Mak Saleh ni kot. Okay, siapa boleh cakap dia? Tadi siapa cakap dia? Siapa ni yang menjawab tu? Dia cakap apa? Comparison. Comparison mungkin tak clear, tak ni sangat. Not quite apa? Tak kena lah dengan ni. Apa yang kita boleh define lagi? Metafor. Makna tersirat. Okay. Hampir, betul lah. Tersirat. Okay, kalau dalam Malay lah, Malay is something yang tersirat. Something yang kita tengok benda tu is not apa? Kalau tengok definition lah, it's a figure of speech in which a word or phrase literally denoting one kind of object or idea used in another place. Maknanya, walaupun apa kita nampak tu ialah itu, is something yang kita boleh tafsir sebagai benda lain. Itulah dalam bentuk apa ni, dalam bentuk definition lah. So apa yang kalian letak dalam one of the terminology dalam place punya element tu, dikatakan dia punya apa ni, ditunjuk ni apa adalah bolat kan. Kalau dibaca ni kan, dia kata ni bolat, tapi ada sambungan ni kat sebelah ni. Tapi bila dia tengok bolat tu, it reminds him of, tak silap lah dia cerita pasal bom katanya, tak silap. Ni, betul lah. Okay. Dia panggil artillery shell. Kan? Artillery shell tu ni bom lah. Kan? Dia gambarkan bolat ni, walaupun dia jalan tu kat town tu, dia nampaklah bolat ni. Dan bila dia tu kata, you need to open up in terms of your feelings kan. Bila tengok tu, apa benda yang boleh catch your attention? Bila tengok benda ni, aku nampak macam bolat kan, tapi dia macam ada macam metafor lah. Betul lah ayat dia kan, metafor. Macam metafor dia adalah simbolik kepada objek lain. So objek tu yang dikata kalian cakap ni ialah macam artillery shell. Artillery shell ni, saya tunjuk lah. Artillery shell ialah bom lah kot panggil dia. Bahasa mudah je, artillery shell. Ni. Peluru, bom lah pula. Nampak? You kena baca, that's why. Bila you senang, zaman-zaman sekarang ni, gunakan teknologi. You baca-baca benda tak faham, buku 1960s ni, tak faham Google. Itulah guna Google. Dictionary kan. Dictionary Google, tengoklah apa maksud dia. Janganlah kata, aku tak faham lah, pening lah baca ni. Dah, give up. Benda give up. Baca dulu, Google kan. Baru kita boleh faham. Maknanya apa dia cerita tu. Apa dia cerita, dia nampak bolat tu is an idea that artillery shell surrounding a war memorial but have been bollards. They use circular structure. Dia ambil lah point macam tu. Sebab dia bahasa dia lebih pada bahasa, orang kata apa, first person. Dia akan cerita I buat ni, I attempt this, I view this kan. Kalau you tengoklah dalam bentuk penulisan dia tu, memang dia akan cerita apa yang dia experience melalui bahasa yang dia gunakan sebagai bahasa personal lah kan. Individu, kita panggil apa dah term tu. It's a first person punya phrase lah kan. Macam I ni, you ni, we know, macam tu kan. Kalau dalam English tu you belajar lah benda tu. Okay, tapi you kena translate benda tu dalam apa yang dia cuba define dalam ni. You ambil sebagai metafor dah lah. So metafor sebagai satu term. And what is the metaphor yang dia cuba bayangkan. So you boleh letak dalam slide you ni, you boleh letak some description daripada Google ni kan. Gambar yang ni kan. Gambar artillery shell ni. Nak menunjukkan bolat tu, apa yang dibayangkan seolah-olah macam artillery shell dekat memorial place tu. Dia kata tempat tu adalah memorial lah. Tempat apa? Tempat tugu peringatan macam tu lah lebih kurang kan.
Tugu Penglihatan perang dulu kan. Ni dibayangkan dalam ni lah. So this is the metaphor dia. Ni yang dijumpa, tapi I nak you cari benda lain. Cuba tengok kat tempat lain. Kat kawasan urban tu, melalui contoh kan, melalui contoh, apa lagi yang kita boleh nampak yang benda tu is a function as something else, tapi it represent, you boleh translate tu sebagai another thing as a metaphor, something yang symbolic. Itu maksud dia. Kita bawa satu term, bawa satu term. Okay, so saya tak pergi one by one lah. Nak bagi tahu, that's how you start studying buku ni kan. Kita tengok macam tu. Bila cakap pasal illusion, apa pula illusion? Tengoklah balik. That's why ada group work. Group work ni bila untuk tu lah, seorang tolong ni, seorang tolong kat Google, seorang tolong tengok definition kat dictionary ke apa. Kan, kena buat smart lah, janganlah macam bagi tugas tu, bahagi, okay kau ambil page 1 sampai page apa, 20, 50, aku ambil 60 sampai ni. Dah apa yang dapat? Masing-masing macam tu je lah. Kan, sendiri lah, jadinya macam kerja sendiri kan. Jadi kerja tu bukan group work, jadi kerja yang daripada 5 orang. 5 different kerja dalam satu group. Tu yang kita tak nak. You kena ingat, saya cakap kat group saya pun banyak kali, this is group work. Group work maksud dia 5 orang tu represent one group. One group is one marks. Bukan one mark, one set of marks. Bukan macam ahli A, CA, CB, CC dapat markah yang lain. Tak. Let's say CA je buat kerja, B sampai D tak buat kerja, markah sama je. A buat kerja, yang lain semua tak siap, satu group tak siap. So you kena bayang macam tu. That's why ketua tu penting. Saya ulang sekali lagi ni, ketua tu penting sebab dulu, saya cerita sekali lagi lah, dulu memang ada case, memang ada problem dengan group member lah, group member macam mana. At the end memang ketua tu buat semua. Terpaksa buat. Sebab kalau tak dia boleh fail. Kena fikir tu. That's why group leader tu sangat-sangat penting. You jangan leader tu you buat macam sambil lewa je. Sebab you leader, you kena lead. Kalau anak buah you tak ada buat kerja, you kena fikir macam mana. How you take action. Because markah ialah markah untuk 5-5 orang tu. Bukan seorang-seorang. Bukan kata, oh kita report ni, okay 4 orang tak buat kerja, cik, saya seorang yang buat kerja. Nasib lah. So, tak pandai manage your members. Memang ada isu itu, memang sangat-sangat, memang akan ada pun. Especially nanti kat site tu lagilah akan ada macam-macam cerita. Tapi kami bukan kata kami tahu, tapi kami takkan solve it for you. You kena solve sendiri. Dan memang ada kes dulu memang studio tak ingat batch mana lah. Memang ada macam tu. Memang dia kami nampak dia seorang yang buat kerja. Dia ketua, dia lah tolong siapkan plan. Orang lain semua tak ada, member semua tak ada. Kami nak kata apa? That's how the group, the culture macam tu lah kan. You kerja kat firm lagi lah, tak ada orang peduli you pun kan. Walaupun you, bos you bagi task untuk 5 orang, you seorang buat kerja kan. You yang show up esok kan, kata say 5 orang buat kerja, 4 orang tu main tinggal gitu je. You yang buat semua, kerja tak payah elok, esok you submit, kata bos sorry lah apa ni kerja tak jadi, tak siap, 4 orang lagi tak buat kerja bos, saya seorang yang buat kerja. Nasib lah, memang kau memang kena sekali. Kau yang kena kat situ sebab kau yang mengadap dia. Tak ada kata oh tak apa, kesian you, tak ada lah. Itu je. Tak, saya cakap tu boleh jadi macam lawak tau. Sebab dekat firm tak ada macam tu. Time is money. You lewat seminit, lewat berapa ni, hilang 1 juta, hilang 2 juta. Tak ada dah macam oh tak apa. Kan, tak ada. You kena buang lah. Okay. Ni bukan nak menakutkan apa, ni bukan nak kata alah ni menakut-nakut je. Tak, tengoklah di praktikal, sen depan, tengok. Kau tak percaya. If you get a firm yang betul-betul private firm, especially private firm, this is how we work. Okay, kerja is kerja. If submission is on that date, itulah kena submit. Tak kisahlah 5 orang tu buat kerja, siapa yang buat kerja, siapa yang tolong siapkan apa, tak ada apa-apa dah. Yang penting kerja siap. Okay, ada yang bagi brief, bos bagi brief pukul 9,
Pukul 1 nak dah siap. Tak ada macam, oh tak sempat sih, tak ada dah. Tak sempat kau keluar. Cari phone lain, cari kerja lain. Ni based on my experience juga ni. Bukan saya nak tipu-tipu, tak, memang betul. Bos nak pergi KL dah kan, pukul 1 kan, naik flight. Mana dia boleh bagi masa kat you? Nak bagi masa 10 minit. Bagi masa sikit, sejam sikit. Lebih sikit. Flight pukul 1. Brief pukul 9. Pukul 9 ni masuk office, memang baru sampai brief tu. Dia tak tahu apa-apa pun. Klien nak ni. Tolong buat design. Buat design, proper master plan. Ada draw semua. Apa ni, Photoshop semua. Plan siap. Pukul 1 kena siap. Pukul 1 nak pergi airport dah. Dia fikir macam, oh tak, saya boleh tak pukul 2, boleh tak pukul 3. Tunggulah. That's why sekarang patutnya kita train macam tu. Janganlah kata, oh ni apa lecturer tak consider, tak ni lah you all. Kan? Patut pergi komen sana, komen sini, viral sana, viral sini. Bukan, tak. Kami nak cakap ni bukan kami nak buat apa kan? Kami tak rugi apa-apa pun. Kita nak train you all sebab kita nak sediakan you all masa nak kerja nanti ni. You masuk diploma ni sebab you nak kerja kan? Semua orang nak kerja kan? Semua orang nak dapatkan profession. Kan? Lepas diploma mungkin nak sama degree, okey tak apa. Dengan degree it's going to be better salary untuk you nak kerja. Tapi still kita akan target untuk kerja, untuk dapat duit, nak sehari hidup. If you not prepared dengan practitioner kan, dengan practice punya world tu, kerja kat luar tu, macam mana? Susah lah kan. Tolong take note lah. Saya kata kan, saya tahulah, saya hope semua ni you dengar, tolonglah hadam. Saya minta tu je lah. Saya bukan kata nak kena submit saya apa-apa untuk you proofkan yang you faham, tak. You faham sendirilah nanti. You tahu sendirilah. You will learn nanti. Okay, so kita tengoklah nanti satu-satu ni. So example dia for the first task tu, lebih kurang macam ni lah. Okay, ini one slide presentation tu. Dia kena semualah. All is the mission and all example. Yang banyaknya akan ada dekat sini. Place and content ni example. This is content. Dan dia ada lagi, functional transition ni. Ni pun kena put some example juga. So the whole book tu you akan cover. Okay, kalau dulu 5 elemen kan, sekarang ni 20 elemen lah you kena tengok example. Tapi tak apa, you tengok quite interesting lah boleh ni. Okay, apa lagi? Selalu macam ni, suka melompat-lompat. Dalam brief tak sih? Brief kat mana dah lagi? Ada brief? Hilang brief. Ni. Okay, relate special characters toward identity and spirit of the place. Ni pun sama . Okay, kalau tengok dia tak ada beza pun. Talk about feelings. This is in terms of senses kan. Television is visual. Identity is mostly on visual. Spirit of the place is feelings kan. Tapi dia akan ada combination of both tu. Visual and your senses tu. Dua tu akan mainkan peranan. Okay, ni pun kita nak tengok lah apa maksud spirit of place. Dia sama je macam sense of place tu. Ingat tak saya cerita pasal awal-awal dulu? What is the difference between space and place. Ni sama juga. Cuma ni you akan lebih fokus pada how do you feel pula. Do you have the place tu, macam mana perasaan dia? Okay, what makes it different? What makes it unique daripada tempat lain? Itu maksud dia, spirit of place. Okay, requirement ni kita nak tengok lah macam biasa. Ni saya akan tunjuklah contoh sikit kan. Deadline ini. Okay, saya tunjuk sikit lah. Okay, example. Tengok ni. Ni contoh dulu. Nampak? Ni nampak tak? Ada lagi tak ni? Nampak.
Nampak. Okay, ni one example. Dulu-dulu, ni dia punya origin. Kau nampak lah, dia punya apa, cursor ni, yang hitam ni. Destination dia kat merah ni, kat jetty ni. Boleh bayangkan berapa kilometer, tak tahu lah berapa kilometer ni. Tak sure dia tulis ke tak. So dia jalan, so dia walk. Dia tunjuk dia punya route dalam satu board ni. Okay, and then for every sequence kan, dia start kat Komtar tu, kat Penang tu. Dia akan buat dia punya television presentation macam ni. So jalan lah, ni patutnya nampak lah. Ada siapa-siapa text lah, tak nampak chat lah. Ada orang chat ke? Ada ke? Saya tak nampak. Ada, nama Farhana. Persamaan. Apa maksud ni? Oh, baru keluar ke? Fahana, mana Fahana? Fahana mana? Saya. Apa saya baru buka ni, apa pasal baru keluar padahal 11.30 tadi. Apa dia soalan dia? Oh, yang tadi doktor tanya pasal maksud metafor tu. Analogi kan. Boleh juga kan. Okay. Betul. Lambat sikit sampai. Okay. So ni. Okay, ni kalau kita nak komen, sebab dia orang masa ni dia orang masih virtual lah. Dia orang yang first batch yang COVID tu, dia masih virtual. So dia mungkin tak berapa apa yang kita kata pasal sequential kan, dia apa distribution dia mungkin quite apa, dia ada missing sikit lah, dia macam ada gap sikit, ataupun kita kata ada apa, ada lopong sikit lah. So, sepatutnya dia punya gambar tu is very sequential lah, very ikut sequence lah. Kalau ni dia macam apa, nampak macam putus-putus sikit kan. Tapi tak apalah, sebab dia orang dulu dia buat apa, dia buat virtual. Tapi dia nak bagi example lah. So dia buat satu portion, tunjukkan dia punya gambar dia lalu, dan then tunjuk lah satu-satu. Ni akan lagi banyak kan. So bila dia lalu kat satu-satu route tu, dia akan jumpa lah, bila dia jumpa something to do with place ataupun content, and dia akan keluarkan lah melalui ni, explanation ni. Tapi ni cara dia buat arrow ni tak berguna lah kan. Arrow ni kami tak recommend lah dia buat arrow macam ni. Arrow ni mengganggu sikit. So contoh macam ni. Lalu kali dia kata terminologi dia jumpa bila lalu kat area ni adalah dareness. So kenapa? Dia explain lah. The route in Campbell Street create a sense of dareness because of the short lot Campbell Street will make people more curious to visit. Semua tu lah. Okay. So every step tu bukan sekadar you ambil gambar je. That's why bila lalu every step tu, step, if you find something, your group member tu akan take photo pula, ataupun dia ambil foto lah, foto senang. Apa yang dia jumpa dalam bentuk place and content. So dia kena highlightkan kat mana. Mungkin dalam group ni dia jumpa, dia keluarkan. Ni katakan lettering kan, dia kata terminologi jumpa sini lettering. So dia keluarkan lah. So macam itulah sepanjang jalan tu dia akan buat tu. Jumpa something to do with place and content, something interesting yang boleh capture dia punya apa, emotion ke, feelings ke. Dan dia kena come out lah. Apa dia? Sampailah berapa kilometer semua tu. Semua lah. Ni satu route ni. Ni route yang dia lalu ni. Kan? Sampailah ke hujung. Sampai lah, tapi ada lagi yang lain. Ni another group, ni dia orang buat, ni physical lah group reaction dia pergi start kat Penang tu. Just nak tunjukkan dia punya apa, dia buat satu board, dia buat tak tahulah ni size apa, mungkin 4 AO ke, tak tahulah. AO tu dia combine 4 ke, tak tahulah dia buat dia ni, tapi apa ni, destination. Ni bayanglah ni, laluan tu. Sampai dekat origin. Origin, balik lah aku. Origin dulu, destination. Puasa. Okay, origin, kat mana dia start. Every step tu, tunjuk.
Tapi dia orang ni cuba kreatif sikit lah, tapi dia macam sengit-bengit sikit je lah. Dia nak buat kreatif kan, nak buat dia punya sequential route tu macam ni. Tak apalah dia buat macam tu. Tapi as long as every point dia jumpa tu, dia akan cerita lah kaligrafi kat mana. Ni salah satu item kan dalam tu, lesson content tu. Itu satu. Nampak ni? Panas ni. Berpayung. Tapi kita dah haramkan payung ni patutnya. Mana orang design pakai payung. Kita designer kita nak panas. Biar panas. Dia nampak macam orang apa? Macam nampak beside kan. Ni nak berjalan pakai payung dengan ayunya. Bila nak sampai? Fazira ada? Miss Fazira ada? Saya Dulu site kat mana? dekat Kuala Kubu. Kuala Kubu. Ingat. Kuala Kubu kecil sikit kan? Saya punya kawasan kecil sikit. Dulu dia orang macam you best sekarang lah. Dia site yang memang tak berapa popular lah. Kita nak apa experimental punya site lah. Kuala Kubu tu macam apa? Dia macam tak popular macam KL, Penang, Georgetown tu lah, Melaka semua tu. Saya ajar sekali kan? Ya? Saya ajar sekali kan? Apa dulu? Ada. Ingat. Sebab Kuala Kubu tu memang batch tu je kot yang pergi kot. Saya ingat dulu. Ada few batch je lah yang pergi. So mungkin Fazira punya experience tu dia okey sikit lah. Dia tak macam sepenuh ni lah site kan. Ni. Kuala Kubu dia macam kampus ke lah. Tapi kampus besar lagi kot daripada Kuala Kubu tu. Betul. Dia luas sikit lah. Kuala Kubu je pekai lama yang macam terpencil sikit kan. Dan dia macam situ je dia punya centralized tu. Dia pecah sampai few town tempat lain. Tapi tak apa, quite interesting lah, dia something different lah kat Kuala Kubu tu. Okay. Cuma ni kat Penang lah, kat Penang ni lah you akan jumpa. It's very filled with a lot of elements lah. Dia banyak benda kita jumpa. Tapi nak menunjukkan, inilah dia punya kerja nanti untuk project tu. Okay. Some example. Tukar dulu. And then kalau dulu kita ada buat kan you all based on photo. Bila foto tu kita nak tahu macam mana the photo tu is consistent. Kita minta student memang buat video lah. Sequential video. So ni kita try lah kan satu example lah. Tak lah tengok dia nampak ke tak. Kalau tak nampak beritahu Boleh nampak tak? Boleh nampak tak video? Nampak? Boleh. Okay, so apa yang dia kena buat? Dia kena buat stop motion. Kan siapa yang tahu pasal video editing kan? Dia tak boleh ambil video, dia kena ambil gambar based on his revision dengan gambar, tapi dia kena cantumkan, jadikan dia as one video. Kita panggil stop motion. Everything is based on gambar, still photo. So gambar yang sama dia akan letak kat dalam board as a revision punya board tu, dan dia juga kena buat video dia punya perjalanan itu. Dalam music background tu. Ambil satu snap ambil. Okeylah satu ni. So dia tak lalu jalan besar tau ni, lalu kat lorong. Kan, jalan. Nampak tak? So, you bayangkan dia berjalan ni, you bayangkan fotografer tu kena buat macam mana.
Fotografer tu memang dia kena dia seorang je. Dia tak boleh tukar-tukar orang. Sebab dia lah yang akan start daripada origin sampailah ke destination. Orang yang sama. Tak boleh tukar orang. Kalau tukar orang je kan nampak dah kat sini akan lain sikit. Dia akan terubah. Macam ni lah pergi dah. So that's why kita minta ada seorang lah lelaki lah. Lelaki dia dalam prinsipalnya dia lah yang physically gagah sikit lah. In principle, in teori kan. So dia lah yang tolong ambil gambar tu kan. Jadi, yang ada tu boleh lah tolong ambil gambar untuk create content ke apa kan, untuk bantu. Untuk guide dia juga, kadang-kadang kena ada orang tolong guide. Dia nak berjalan, nak cross ni bayangkan ni tengok ni, lori apa semua kan. Dia kena ada, sebab dia mata dia dekat kamera dia. Dia makan mata boleh tengok tempat lain tak. Lepas tu dia kena ada seorang, dia macam orang buta lah, dia kena ada seorang tolong guide. Dia tolong apa, tolong guide dia untuk cross jalan. Tiba ada kereta kena stop kejap. Tapi sonok lah dia jalan macam ni. Ni grup tadi kot yang pergi sampai jetty tu. So dia punya destination dekat jetty. Dekat dia, itulah jetty ni. Okay, contoh. Okay lah, have fun lah sambil tu, janganlah. Kita kena have fun lah. Kerja tu memang sangat tedious kan, sangat challenging. Sambil-sambil kita carilah cara nak bagi sonok sikit. Nak pergi kerja je, bosan lah. Ni pun dari satu contoh lah cakap dulu. Okay. Ni pun kat Penang tu, dia banyak set kat Penang dulu. Kita sebab tak boleh pergi jauh-jauh sangat, kalau tak boleh pergi Penang kan. Ni KL, sorry. Okay, tapi nampaklah dia punya style tu tadi kita nampak macam lebih pada apa. Ini dia orang combination of foto dengan manual. Dulu memang ada yang kita suruh dia buat manual, bukan computerized. Okay, so we have foto, dia kena print out, dia tampal. Dan dia punya present content, dia kena draw. Maps boleh draw, plans boleh draw. Okay, ni ada apa ni? Tengok ni, 10 board. Okay, ada hal yang 10 board. Okay je. Very detail macam tu. And then you have a section. Ni kita minta you buat nanti. Okay, a section from origin sampai ke destination. Apa yang characters yang you nampak sepanjang perjalanan tu. So you create one long section. Okay, based on what you find kat situ. Okay, kita tengoklah. Ni lah, sama tak sequence kan. Cuma dia pun terus kata kita tengok pada apa masing-masing punya kreativiti lah. Yang dia orang ni pula nak tunjuk kreatifnya, dia letak one human figure, seorang ni lah, dia lah seorang tu sebagai dia punya marker lah, sebagai dia jalan-jalan tu. Tapi dia jadi macam block view tu, so tak kena lah juga. Tapi tak apalah, dia guna tu tak apalah, kreativiti dia lah. So masing-masing akan ada dia punya own teknik lah. Kita tak set kan, kita tak set spesifik cara macam mana. As long kan dia boleh sampaikan the revision of the journey tu. Okay, contoh. Kat KL lah, dia mesti kat KL. Banyak lah. Banyak benda jumpa. KL memang banyak lah kan. KL, Penang memang banyak benda dia akan jumpa. Group je. Ni manual semua dia buat. Okay. Okay, apa nak tanya? Saya tu telah briefing kot untuk hari ni. Baru briefing dah 2 jam. Okay, anything? Tak apa clear nak tanya? Atau Puan Waida, Puan apa? Cik Fazizra nak tambah apa-apa? Ada lagi tak ni? Diam. Ya.
Take note tak apa saya cakap semua tu? Ya. Tanya take note ke tak, jawab clear. Apa sangat? Tak apalah, clear kan tu okey lah. Saya percayalah dia clear semua. Okay, ada apa lagi nak tanya? Any question? So nanti, ya. Jadi mula ni kita orang kena biasakan dengan site lah dulu kan? Okay, yang paling utama sekarang ni baca buku tu dulu. Sekarang ni paling first. Sebab itu lepas break tu dia terus kena present hari Khamis tu. Buku ni, Townscape ni. Baca dulu, bahagikan group you tu. Hadamkan, buat you punya slide punya presentation tu. Faham tak? Yang tu faham tak ke? Yang tu. Sama macam yang buat macam project 1. Okay, lepas ni lah, this is waktu studio kan. Waktu studio, siapa yang ada studio ni, ada studio petang pun kita kira combine sekali lah. Okay, so gunakan waktu yang ada ni, kumpul dalam dia punya group, okay, fikir macam mana nak buat untuk dia punya first assignment tu. Okay, cuma sambil-sambil tu, untuk site tu, itu in your free time lah, tengok. Okay, try to study, tengok dekat Kanpar tu, apa yang dekat Kanpar tu. Kan, try to familiarize yourself dengan bandar Kanpar. You boleh Google ke, tengok Google Map ke, tengok YouTube ke, kan. Dapatkan gambaran bandar Kanpar tu. Apa yang boleh tengok. Okay, secara kita panggil sebagai test review lah. Site kita panggil macam secondary data lah kan. Kita tak pergi site lagi. So kita gunakan secondary data. Data kita boleh dapat melalui apa ni lah, buku ke, online ke. Okay, tapi yang paling utama yang tu, slide presentation tu. Baca dulu buku tu. So Monday tu baru saya akan bagi lecture. Tapi lecture tu is based on homework. So saya akan tanya every group, you punya understanding apa dia. Bukan masa Isnin tu baru nak belajar pasal Townscape ni, tak. Okay, you kena dah baca dah. Sampailah ke Monday tu. Okay, baca dan hadam. Dan keluarkan you punya review tu. Dalam tu, slide tu. Okay, saya akan tanya each group nanti masa Monday tu. A sampai E, group A sampai E. A, B, C, D, E, F. F lupa pula. A sampai F. Okay, apa terminologi? Kalau saya tanya apa maksud multiple enclosure, apa maksud blockhouse, apa maksud nostalgia. Okay, give an example. Okay, you kena share example. Apa maksud television, apa maksud place, apa maksud content. Apa masuk origin, destination, existing view, apa lagi, emerging view, pinpointing tu apa, semua dalam buku ni. Okay, slide tu tak apa, slide tu bila kita start on tutorial tu, maybe kita tengoklah, mungkin kita akan set lah hari yang kita memang kita akan distribute punya base plan tu kan. Base plan tu dapatkan, kita bawa pergi site nantilah. Sebab dia punya visit tu a week after kot. Dia masuk 9 tu kan, 9 bulan. The next week tu nak kena pergi dah. Minggu yang 16 tu, 19 bulan tu nak kena pergi dah site. Okay, apa lagi? Ada lagi nak tanya? Saya nak tanya. Ya. Untuk grup tu kena cukupkan 5 atau 6 orang lah kan? Sekarang ni punya project 1 berapa orang? 4 orang. Satu grup. Oh, grup B eh? Grup B kan? Grup B. Memang 4 orang apa grup lain ada berapa orang dalam grup B tu? 4, yang lain semua 5 eh? Grup B ada 3 grup. 3 tu 4 orang. Oh, 12. Oh, yelah 4 orang. Tu tak apalah, itu apa nanti kita maknanya apa? You nak try to get macam lebih sikit orang tu. Nak cadangkan macam tu? Tak, saya tanya je sebab dalam brief tu 5 atau 6 orang. Apa tu nanti saya tengok. Saya akan bincang dengan grup lain sekali, dengan cerita lain tengok macam mana. Kan, kalau rasa 4 tu terlalu sikit, kita mungkin boleh combine lah, tengok macam mana lah. Sebab ini, tapi ada je dulu masa last sem,
Silam 4 orang pun okey je Kampar tu. Dan saya memang site kat Kampar juga. Tak apa, nanti saya akan confirmkan balik dari segi group member tu. Okay, Madiha? Okey, sir. Okay, lain-lain? Ada lagi? 5 question. Lagi tak soalan? Kalau kita stop kat sini. Ada. Okay, so hopefully you dah mentally prepared lah. Hari ni kita nak bagi mentally prepared dulu. Okay, untuk start project tu dengan untuk pergi site nanti. So make sure bila balik you dah masuk campus tu, you dah apa ni lah, ready lah, well equipped dengan equipment dengan apa semua tu, camera especially. At least dalam satu group tu janganlah satu kamera kan, at least ada few kamera, okay lah, sebab dia bila kita nak buat apa site tu, yang tolong ambil apa, serial vision tu seorang, yang tolong ambil apa ni, present content orang lain pula. So at least minimum 2 kamera dalam satu group. Tapi kalau phone tu okay, tak apalah, bergantung lah. Tapi saya recommend kalau ada kamera asing, better ada kamera, bawa kamera asing, lagi elok. Okay, dah bagi? Tak ada dah? Tak lagi soalan? Apa ada lagi? Syarah? Miss Fazira ada apa-apa nak ni? Tak tambah? Saya rasa tak ada apa-apa setakat ni. Cuma itulah student orang kata kena cubalah study orang kata buku tu and then fahami setiap point yang sebabkan setiap point tu nanti you all akan explore kat dalam Kampar tu. Mesti ada salah satu point tu akan jumpa kat dalam Kampar. Mustahil kalau orang kata satu point tu tak jumpa apa-apa pun kat dalam Kampar. Itulah. Itulah betul. Maknanya bandar tu, dia terbentuk bandar tu, memang dia akan ada elemen tu. Dia takkan orang kata apa, tak wujud lah, tu tak logik lah. Kalau tak, kita tak namakan sebagai bandar lah. Tapi tu saya kata, nanti you tengok tu bandar tu, kalau kita ada peluang boleh pergi kat bandar Kasia tu yang Disney kan, saya kata Disneyfication tu, yang tu mungkin you akan nampak tak adanya benda-benda yang sepatutnya ada dalam satu bandar. Tu beza dia. Okay? Township yang dia buat secara apa, ad hoc, dan township memang dah terbentuk lah melalui history dia, melalui culture dia ataupun activities dia. Ada beza ada beza. Okay, nanti kita akan tengok lah. Okay, tak ada apa-apa. We see you after Raya. Okay, so ni pun saya wakil lecturer lah. Okay, lain-lain ucap selamat Raya lah. Okay, selamat Raya semua. Zahir batin, apa-apa yang terkurang daripada kami. So, siapa yang ada kat kampus, yang nak balik kampung tu, safe travel lah. Okay, so jumpa after break. Okay, selamat semua. Boleh?